Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Ketua, Yang berhormat menjawab soalan ini dalam konteks siasatan yang dijalankan oleh PDRM, 3R merujuk kepada isu-isu berkaitan dengan institusi diraja khususnya ruler, agama atau kaum. Kerajaan melalui PDRM berpandu kepada ketetapan dalam Perlembagaan Persekutuan serta undang-undang lain yang berkuasa khususnya seperti Akta Sultan 1948, Kanun Kesiasaan dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sebagai contoh, dari segi Perlembagaan Persekutuan, kebebasan untuk bersuara telah dilimitasi oleh perkara 10 pasal 2 di bawah Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan turut menekankan tentang kebebasan beragama dan aspek keharmonian dalam agama melalui perkara 3-1 yang ma'arif tentang ini dan perkara 11, manakala institusi raja pula telah diangkat tinggi melalui perkara 32 Perlembagaan Persekutuan dan isu-isu mengenai hak, keistimewaan dan prerogatif telah ditekan menurut perkara 152, 153 dan 181 Perlembagaan Persekutuan. Di bawah Akta Sultan 1948, Akta 15 pula, sebarang perbuatan atau kenyataan yang mempunyai kecenderungan menghasut merupakan suatu kesalahan di bawah Seksyen 4 dan Seksyen 3-1 Akta yang sama telah menyenaraikan perkara-perkara yang dikategori sebagai kecenderungan menghasut. Walau bagaimanapun, Seksyen 3-2 Akta yang sama telah diberi limitasi bahawa suatu perbuatan, ucapan, perkataan, penerbitan atau benda lain tidak boleh disifatkan sebagai menghasut seperti mana termaktub di bawah Akta Sultan 1948. Untuk makluman yang berhormat, manakala di Akta Sultan 1948 tidak menyatakan secara khusus bahawa penghinaan terhadap agama sebagai salah satu elemen kecenderungan menghasut di bawah Seksyen 3. Justru sebarang perbuatan atau perkataan yang boleh mencetuskan ketidakharmonian agama akan disiasat dalam konteks Seksyen 298 dan Seksyen 298A Kanun Kesiasaan. Selain itu, Seksyen 503 Kanun Kesiasaan telah memperuntukkan kesalahan bagi kenyataan-kenyataan yang mendatangkan khianat awam. Secara spesifik, Seksyen 505(C) Kanun Kesiasaan adalah berkaitan kenyataan yang mendatangkan khianat awam dengan niat hendak mengapikan atau mungkin mengapikan mana-mana golongan atau kaum melakukan suatu kesalahan terhadap mana-mana golongan atau kaum lain. Ini bermakna apa-apa perbuatan, kenyataan, hantaran, ucapan, penerbitan dan seumpamanya yang bertentangan dengan undang-undang yang dinyatakan tadi adalah tidak dibenarkan jika ia menyentuh isu-isu 3R dan siasatan boleh dijalankan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada seperti yang dinyatakan. Bagi menjawab soalan B, Yang Berhormat, buat masa ini Kementerian berpandangan bahawa akta-akta sedia ada sudah mencukupi bagi mengawasi isu 3R dan tidak merancang untuk menggubal akta khusus berkaitan dengan perkara 3R yang dimaksudkan. Terima kasih. Yang Berhormat Ketua Baru. Terima kasih Datuk Ketua, terima kasih sahabat saya Timbalan Menteri. Saya mengandaikan Menteri yang akan datang menjawab. Tak apa, Yang Berhormat pun bekas Menteri. Yang Berhormat, dalam membicarakan tentang kedaulatan undang-undang atau rule of law, salah satu elemen yang penting adalah no punishment without law. Tidak boleh dijalankan satu-satu hukuman tanpa undang-undang yang khusus. Oleh sebab itu, saya masih menekankan perlu undang-undang khusus. Soalan tambahan saya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, apakah sekarang ini sudah ada satu SOP, Standard Operating Procedure, atau lebih lagi, khusus lagi, Perintah Tetap Ketua Polis Negara, IGSO, Inspector General Standing Order, yang boleh digunakan atau sedang digunakan oleh KDN untuk mengendalikan siasatan kes-kes yang diklasifikasikan sebagai kes berunsur 3R ini? Dan apakah SOP ini termasuk menangkap suspek pada pukul 3 pagi sebelum ianya dihadapkan mahkamah sebagaimana yang berlaku pada bulan Julai yang lalu terhadap Yang Berhormat Menteri Besar Negeri Kedah, dan yang mengejutkan kita ialah apakah
kes-kes yang seumpama ini tidak melibatkan ketua polis negara. Kerana satu laporan yang berkaitan dengan kes tersebut disebut ketua polis negara mengatakan Sanusi didakwa. Saya belum tahu lagi. Ini keadaan yang berlaku dalam kes yang khusus itu. Jadi saya nak tahu apakah prosedur yang sedang digunakan untuk menyiasat kes ini yang baru saja sebenarnya dibangkitkan oleh Menteri Dalam Negeri sekitar bulan Jun yang lalu. Parti politik jangan sentuh isu 3R. Itu yang pertama. Yang kedua, soalan saya merujuk pada kenyataan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri bertarikh 23 Oktober 2023 di dalam Parlimen lalu. Beliau mengatakan sebanyak 104 kertas siasatan ataupun investigation paper atas isu 3R ini daripada kedua-dua belah pihak, belah kerajaan dan juga belah pembangkang telah dibuka. Saya nak tahu apakah status siasatan ini. Dan saya tidak berhasrat untuk mendengar Yang Berhormat Timbalan Menteri menjawab sebagaimana Menteri. Siasatan telah dihantar kepada AGC. AGC adalah satu agensi yang meneliti, menyiasat dan suruh membuat keputusan hasil siasatan pihak polis. Jadi kalau siasatan pihak polis tidak lengkap, AGC tidak boleh buat apa-apa. Jabatan Peguam Negara tidak boleh buat apa-apa. Saya nak tahu apakah status 104 IP yang telah dikatakan dibuka dalam kes melibatkan 3R ini. Terima kasih, Datuk Yang Bertuah. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Apapun siasatan yang dijalankan oleh PDRM mengikut SOP dan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan berasaskan undang-undang sedia ada sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Kita bersikap adil, telus dan melaksanakan mengikut peraturan ditetapkan. Saya nak sebut bahawa berdasarkan rekod kita daripada yang disebut oleh Yang Berhormat tadi 104 kes yang ada, 60 kes telah selesai disiasat, 44 kes dalam siasatan. Secara terperincinya kalau boleh saya sebut rulers ada 47 kes yang berkaitan dengan isu agama ini. Terdapat 30 kes dan satu lagi ialah 27 kes. Saya nak sebut bahawa sebenarnya kalau kita lihat daripada fakta yang kita ada di bawah akta hasutan saja, ini fakta ya, daripada tahun 10 sehingga 2023, sehingga September 2023, maknanya selama 13 tahun. Fakta kita daripada 960 kes yang dibuka, hanya 19 sahaja yang dituduh. Ini menunjukkan bahawa kita benar-benar telus dan tidak sewenang-wenangnya mengambil tindakan kepada mana-mana pihak. Tindakan diambil berlandaskan undang yang sedia ada, yang mana menunjukkan bahawa kita telus dan bertanggungjawab ke atas perkara tersebut. Ini fakta yang kita ada. Terima kasih. Soalan berikutnya Yang Berhormat Tenggara. Terima kasih Datuk Timbalan Speaker. Soalan tambahan saya, kalau dah dinyatakan tadi tu seolah-olahnya macam tidak mahu untuk memperkenalkan undang-undang khusus berkaitan dengan 3R ini, sedangkan keadaan di bawah ni masyarakat dan rakyat menjadi bimbang, takut, keliru dan sebagainya. Apakah kerajaan bercadang untuk perkenalkan satu garis panduan berkaitan dengan 3R ini? Dan satu lagi ialah garis panduan yang telah ada ini ataupun mungkin diadakan nanti, perlulah sewajarnya saya cadangkan untuk diketengahkan di peringkat-peringkat media lah, diwar-warkan supaya rakyat yang keliru dan bimbang itu boleh diberi penjelasan sedikit. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Negara atas soalan tadi. Apapun saya percaya apa yang terkandung dalam Akta Hasutan 1948 itu cukup jelas, yang telah menggariskan perkara-perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan menyentuh tentang perkara ini. Dan berkaitan dengan 3R ini juga, kita juga
melaksanakan tanggungjawab berasaskan juga undang-undang yang ada di bawah Kanun Kesiasaan dan juga Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 sebagaimana disebut. Saya nak sebut bahawa bukan semua perkara berkaitan dengan 3R adalah dilarang. Selagi ia tidak menyalahi dan melanggar peraturan-peraturan yang saya tetapkan tadi. Maknanya jika perkara-perkara menyentuh mengenai 3R tidak menyalahi peraturan itu, ia tidak menjadi kesalahan. Dalam hal ini, sekiranya mana-mana pihak yang tidak memahami perkara 3R ini secara sepenuhnya, maka pendekatan yang sepatutnya diambil lebih baik tidak membicarakan perkara 3R ini secara terbuka hingga mengundang rasa tidak selesa kepada pihak lain. Fitrahnya definisi 3R dalam acuan negara kita adalah sangat meluas dan untuk menghadkan pemakaian kepada limitasi garis panduan hanya akan membuka ruang dan peluang kepada pihak tidak bertanggungjawab untuk mengeksploitasi batas-batas yang digariskan ini. Tuan Ketua, dalam isu 3 ini juga, tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh PDRM sebenarnya sengaja dibesar-besarkan sebagai seolah-olah seperti sengaja pihak kerajaan atau PDRM menggertak atau menakutkan setengah pihak yang tidak bertanggungjawab. Ini adalah semata-mata dilakukan untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak baik berluasa hingga tidak terkawal dan boleh mengancam keselamatan negara dan ketenteraman awam. Sebab itu tindakan diambil oleh polis untuk menghindar perkara-perkara ini berlaku. Dan saya sebut tadi bahawa PDRM tetap melaksanakan amanah dan tanggungjawab berlandaskan undang-undang yang kita tetapkan dan tidak lebih daripada itu, dan sekiranya mana-mana pihak yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil oleh pihak berkuasa, oleh polis, boleh menggunakan saluran-saluran berkaitan untuk membuat aduan selaku pihak polis disediakan, misalnya melalui IPCC dan sebagainya. Maknanya jika tidak puas hati dengan tindakan pihak polis, boleh buat aduan di saluran-saluran yang kita tetapkan. Ini menunjukkan bahawa kita bertindak adil bagi menjamin keselamatan ketenteraman awam dalam negara ini. Terima kasih.